Assalamualaikum dan selamat datang ke Ruang Raksasa. Seorang remaja yang ditinggalkan bersendirian mula melihat pelbagai kejadian aneh mula berlaku di dalam biliknya apabila menerima kehadiran yang tak diundang. Jadi, ayo semua, tutup sementara akal logikal dan buka minda khayalan. Jari Dennis lincah menari di fret gitar elektriknya dengan mata terpejam dan kepala berhayun mengikut rentak. Ketika dia khusyuk melayani chorus Rhyme of the Ancient Mariner, ibunya membuka pintu lalu menghentikan gerak jarinya. Ibunya berkata dia dan ayah akan ke kedai runcit dan berpesan supaya tidak mengunci pintu rumah. Dengan sikap remaja yang acuh tak acuh, dia hanya mengangguk. Headphone dipakai semula dan badannya kembali berhayun. Namun dalam melayan feel, dia tidak sedar langit mula mendung seolah-olah badai besar bakal mengamuk bila-bila masa sahaja. Tingkap biliknya dibiarkan terbuka luas. Besi tingkap usang itu telah berkarat membuatkannya hampir mustahil untuk ditutup. Untuk membuka atau menutupnya sahaja memerlukan seluruh tenaga yang ada. Jadi Dennis membiarkan tingkap itu ternganga kaku, tidak kira panas maupun hujan. Sekadar melabuhkan langsir tebal. Jarinya menaikkan volume amplifier dan akalnya leka mengikut rentak muzik yang makin menggila. Tanpa sebarang amaran, pintu bilik air terpelanting buka. Pintu kayu lama yang berat itu berayun secara tiba-tiba. Tangan kaku, jantungnya tersentak. Dia membuka headphone sambil merenung ke arah pintu sebelum matanya beralih ke tingkap. Baru kini dia perasan akan hujan lebat di luar. Dia cuba menenangkan diri dan berfikir secara logik. Mungkin tekanan angin kuat dari tingkap yang membuka pintu. Dengan penjelasan itu, dia kembali bermain gitar dan secara bersahaja cuba menenggelamkan rasa takut dengan muzik yang membingit telinga. Tidak sampai beberapa saat berlalu, pintu bilik air terhempas tutup dengan dentupan yang kuat. Dennis mengambil beberapa langkah ke belakang sambil matanya melihat sekeliling bilik. Baru kini dia tersedar akan sesuatu yang membuatkan darahnya tersirap. Langsir tingkapnya langsung tidak bergerak. Tiada desupan angin yang masuk melalui tingkap. Dia menghela nafasnya beberapa kali sebelum menanggalkan headphone dan bersandar di kerusi biliknya. Walaupun dengan hujan rimbut melanda, biliknya terasa sunyi. Dennis memejamkan mata dalam usaha untuk mengurangkan ketakutan. Secara perlahan, bunyi hujan mula kedengaran, namun ianya berirama dengan bunyi bisikan. Dennis membuka mata dan melihat refleksi pintu bilik airnya dari cermin almari. Dia memandang tajam pintu itu sehingga semua yang lain terasa hilang dari pandangan. Hampir pasti, bunyi bisikan itu datangnya dari situ. Sedang leka dengan fikirannya, pintu itu terhempas buka dengan kekuatan yang luar biasa sehingga seluruh bilik bergegar. Dennis terbangun dari duduknya. Nafasnya tidak teratur. Belum sempat matanya berkelip, ia terhempas tutup semula dengan dentupan kuat. Kali ini bukan sahaja bulu romanya berdiri tegak, malah seluruh tubuh membeku. Dennis mengalih pandangan ke arah amplifier dan gitarnya. Kedengaran bunyi yang aneh. Seolah percakapan, namun suara tidak kedengaran seperti manusia. Dia melangkah perlahan dan menutup suis, mematikan bunyi aneh itu, namun bunyi bisikan kembali semula. Kali ini bukan dari bilik air. Dennis menggenggam keras tangan. Ketakutan mula mencengkam diri. Dia dapat merasakan seolah ada sesuatu, satu entiti yang kejam, sedang berdiri tepat di belakang. Sungguh rapat di belakangnya sehingga dia dapat merasakan
hembusan nafas yang dingin di tengkuk diiringi bunyi bisikan. Dia mahu lari, dia mahu menjerit, tetapi kaki seolah-olah dipaku ke lantai. Jantungnya berdegup kecang. Matanya memandang liar. Sekali lagi, hembusan nafas yang dingin hinggap di tengkuk beriring bunyi bisikan halus. Danish mengangkat kaki kanan dan memaksanya ke hadapan, menuju keluar dari bilik. Baru 3 langkah dia bergerak. Tingkap yang tersangkut itu terhempas tutup sendiri dengan deras, menyebabkan kaca berkecai dan berterbangan masuk ke dalam bilik, membanjiri belakang tubuh Danish. Tanpa berfikir panjang, dia berlari keluar dari bilik dan terbang menuruni anak tangga, melangkaui hampir semua anak tangga dalam satu lompatan nekat. Badannya tumbang di ruang tamu, namun dia gegas bangun dan merentak pintu utama rumah, meluru keluar dari rumahnya. Dia berdiri di bawah titisan hujan yang dingin, menanti kepulangan ibu bapanya. Dirinya masih dalam keadaan terkejut yang amat sangat, manakala akalnya tidak mampu menjelaskan apa yang terjadi. Matanya tidak lepas memandang ke arah tingkap bilik tidurnya. Walaupun badannya masih menggigil, memikirkan apa sebenarnya yang baru berlaku di dalam sana. Terima kasih kepada yang sudi mendengar kisah yang disampaikan. Sila subscribe untuk lebih banyak cerita seram untuk layanan anda. Sekian dari saya, Rakshasa, mengucapkan malam tanpa ketenangan untuk semua.